Saya sudah tidak sabar ingin mencuba kari ayam awak, Sarah. Biar saya dapatkan daun kari terlebih dahulu. Pelik. Mengapakah daun kari itu berwarna kuning? Mungkinkah disebabkan oleh serangga? Tidak, saya tidak fikir begitu. Saya dan ibu saya sering memeriksa jika terdapat serangga. Mungkinkah disebabkan oleh tanah? Oh, seperti yang awak katakan, mungkin tanah itu tidak mengandungi nutrien yang cukup. Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini murid-murid akan bersama Cikgu Putri untuk mempelajari topik sains tingkatan 5 yang bertajuk menganalisis keperluan nutrien tumbuhan. Tajuk ini adalah daripada bab 2 iaitu nutrisi dan pengeluaran makanan. Jom kita mulakan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita hari ini, bolehkah murid-murid nyatakan apakah perbezaan antara tumbuhan di sebelah kanan dan sebelah kiri cikgu? Adakah kedua-dua tumbuhan tersebut hidup dengan subur? Apakah yang dapat murid-murid perhatikan pada setiap sudut tumbuhan tersebut? Jom cikgu jelaskan dengan lebih terperinci. Adakah murid-murid masih ingat dengan proses fotosintesis? Fotosintesis ialah proses tumbuhan membuat makanan sendiri. Proses fotosintesis memerlukan cahaya matahari, karbon dioksida, air dan klorofil. Hasil fotosintesis, tumbuhan menggunakan tenaga daripada matahari untuk menukar air dan karbon dioksida kepada glukosa dan oksigen. Glukosa membekalkan tenaga kepada tumbuhan untuk pertumbuhan, pengeluaran bunga, buah dan biji benih. Oksigen dibebaskan ke persekitaran melalui liang halus pada daun. Adakah murid-murid tahu tentang keperluan nutrien tumbuhan? Tumbuhan perlukan nutrien untuk pertumbuhan, pembiakan dan pembesaran. Seterusnya, apakah nutrien tumbuhan? Nutrien tumbuhan dikelaskan kepada dua bahagian iaitu makronutrien dan mikronutrien. Mikronutrien, nutrien diperlukan dalam kuantiti yang kecil untuk pertumbuhan tumbuhan. Makronutrien ialah nutrien diperlukan dalam kuantiti yang besar untuk pertumbuhan tumbuhan. Seterusnya, cuba murid-murid perhatikan rajah ini. Rajah ini menunjukkan unsur nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan pada pucuk, pada daun bahagian atas dan pada daun bahagian bawah. Cuba murid-murid sebutkan apakah unsur-unsur tersebut. Perhatikan pula unsur makronutrien. Bolehkah murid-murid nyatakan pada cikgu apakah fungsi makronutrien seperti karbon, oksigen, hidrogen, sulfur, magnesium, kalsium, nitrogen, fosforus dan kalium. Seterusnya, perhatikan pula fungsi unsur mikronutrien seperti kuprum, mangan, zinc, molybdenum, boron dan besi.
Cuba murid-murid perhatikan gambar rajah ini. Gambar rajah tersebut menunjukkan kesan kekurangan nutrien terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Kekurangan nitrogen menyebabkan pokok terbantut, batang lemah, daun bahagian atas pucat dan kecil serta daun bahagian bawah kekuningan dan lebih tua. Manakala kekurangan fosforus menyebabkan pertumbuhan terbantut, batang lemah, daun bahagian atas keungguan dan pertumbuhan akar kecil. Dan kekurangan kalsium pula menyebabkan pertumbuhan terbantut, batang lemah dan daun kuning serta bintik coklat yang mati. Cuba murid-murid perhatikan setiap gambar rajah pokok tersebut. Buat perbandingan antara tumbuhan sihat dengan tumbuhan yang kekurangan nitrogen, fosforus dan kalsium. Baiklah murid-murid, jom kita lihat apakah eksperimen yang boleh murid-murid laksanakan bagi memantapkan pembelajaran kita pada hari ini. Murid-murid boleh melaksanakan eksperimen bagi mengkaji kesan kekurangan makronutrien pada tumbuhan. Dengan melaksanakan eksperimen seperti yang cikgu tunjukkan tadi, maka murid-murid akan dapat perhatikan larutan kultur dengan pelbagai situasi kekurangan nutrien terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Cikgu berharap dengan pembelajaran hari ini, murid-murid dapat menyatakan maksud makronutrien dan mikronutrien, menyenaraikan makronutrien dan mikronutrien, menyatakan fungsi utama nitrogen, fosforus dan kalsium dalam proses pertumbuhan-tumbuhan serta dapat menyatakan kesan kekurangan nutrien terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Diharap sesi pembelajaran kita pada hari ini sedikit sebanyak dapat membantu proses pembelajaran murid-murid walau di mana murid-murid berada. Sehingga berjumpa lagi semua. Bye.